Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semua lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Ejek Indonesia Miskin, Malaysia akhirnya sekarang mengakui kekuatan Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Indonesia sempat diremehkan dan disebut miskin oleh Malaysia. Tapi sekarang hal itu berkurang, karena mereka sadar bahwa potensi besar negara Indonesia. Malaysia sadar tidak bisa sendiri-sendiri dan harus bekerja sama dengan Indonesia. Indonesia diramalkan akan menjadi ekonomi besar keempat dunia dan militer yang kuat untuk menjaga kawasan. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Mulutnya Indonesia ini anak loh, muda nggak dia bisa bagus, dia ngerem. tak keluar negara untuk cari kerja. Ngomong asal. Ayah ayo ini ayah Raja gak terima dikatain Indonesia miskin. malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan dekat Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos tarikh hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Soeharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian import. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliaulah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% daripada KDNK pada tahun 1980-an. Walaupun Soeharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 98 dekat Asia. Kali ini Malaysia bertuah memiliki Pak Lah dan juga Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan kebergantungan kepada ekspor. Di zaman inilah FTA dan juga FPI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Soeharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama tetapi gagal cekap dengan Malaysia kerana fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik di Malaysia. Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah
telah menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega yang sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah carta Ease of Doing Business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Dek kerana itulah Jokowi pada zaman pemerintahannya menumpukan 100% tumpuan kepada menaikkan infrastruktur dekat negara Indonesia. Idea Jokowi seperti poros maritim dunia sebenarnya adalah untuk cuba meningkatkan daya saing Indonesia. Atas sebab itu, saya berpendapat bahawa sekiranya Indonesia memiliki pemimpin yang tepat yang mampu menyambung legasi Jokowi, insya-Allah potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Sebab itu, ada badan-badan dunia meramalkan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Tapi untuk jadi seperti itu, Indonesia perlu ada pemimpin yang tepat. Buat masa sekarang, Indonesia adalah naga yang sedang tidur. Bergantung kepada siapa yang mampu mengejutkan naga ini. Jadi dalam konteks ini juga kita melihat bahawa hubungan Malaysia dan Indonesia itu kita harap dapat diakrabkan. Ya, tidak ada isu-isu yang boleh menjejaskan dan menimbulkan konflik antara kedua negara, dan saya yakin ini akan memperkukuhkan lagi, apatah lagi sifat harmoni antara Bapak Prabowo yang merupakan juga kita melihat legasi sebelum krisis kewangan Asia 1997-98 ni. Mereka juga pemimpin-pemimpin generasi yang pernah berjuang untuk memantapkan kedudukan ekonomi, kedudukan politik, kestabilan negara daripada pelbagai ancaman. Ya. Jadi kita melihat bahawa dalam konteks itu hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia ini bukan saja perlu dipererat, diperkukuhkan silaturahimnya, bahkan saya yakin bahawa dia akan membawa satu perspektif untuk masa depannya, untuk mengembalikan kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara yang gigantik ekonominya, dan juga rakan-rapatnya Malaysia ini boleh menjadi satu platform untuk kita bekerjasama secara berterusan antara kedua negara. Jadi kestabilan antara hubungan manusia dengan manusia antara kedua negara, hubungan ekonomi kedua negara, hubungan pendidikan, hubungan kebudayaan itu perlu dimantapkan selari dengan hasrat untuk kita mengamalkan konsep prosperity friend, prosperity neighbor, ya, yang memastikan supaya kemakmuran sejiran antara Indonesia dan Malaysia itu dapat terus diperteguhkan. Dan kita melihat bahawa hubungan akrab antara pemimpin ni adalah merupakan satu peluang untuk kita mengemukakan dasar-dasar yang lebih bersifat menguntungkan kedua-dua negara itu sendiri. Jadi banyak yang boleh kita teroka, boleh kita pelajari, apatah lagi dengan pertumbuhan Indonesia yang kita melihat lebih daripada 5% setiap tahun sekarang ini, dan juga peluang sebagai rakan dagang yang terbesar dalam ASEAN itu sendiri, yang boleh diteroka sumber-sumber alam dan juga sumber kepakaran manusia yang ada di Indonesia itu dapat kita sama-sama kita jalinkan untuk memperkukuh dan mempereratkan lagi hubungan antara kedua-dua negara, dan juga untuk melihat ASEAN yang lebih stabil dengan penerokaan Indonesia ini di bawah seorang pemimpin yang berpengalaman, ya, pernah menjadi menteri. Ini adalah Presiden Bapak Prabowo ini pemimpin ketiga yang pernah menjadi pemimpin dalam angkatan tentera. Sudah semestinya lah kita melihat aspek keselamatan, ya, terutama kalau kita lihat ada banyak isu-isu aspek keselamatan serantau yang perlu kita berikan fokus dan penumpuan. Dan selain daripada itu, sebagai seorang yang sudah berusia 73 tahun, semestinya berkongsi pengalaman, ya, yang berbagai dalam rencam geopolitik serantau. Jadi ini mungkin memberikan kelebihan untuk perbincangan yang lebih konstruktif, yang lebih membina antara kedua-dua negara dan juga dalam peringkat ASEAN itu sendiri. Perkara-perkara yang kita kongsi secara bersama sejak daripada tamadun Sriwijaya, sejak daripada tamadun Majapahit, sejak tamadun yang
sekian lama wujud ni, kita tidak terpisah kewujudan Kesultanan Melayu Melaka dan sebagainya. Menteri Indonesia pimpinan Presiden Prabowo Subianto berlepas dari Jakarta ke Akademi Tentera di Magelang, Jawa Tengah bagi menghadiri pemukiman pada Khamis. Berbeza dengan kebiasaan, kali ini jemaah menteri tidak menaiki penerbangan mewah. Sebaliknya berlepas menggunakan pesawat Hercules milik Angkatan Udara Tentera Nasional Indonesia TNI. Setibanya di Magelang, mereka tidak menginap di hotel tetapi ditempatkan di kemah sekitar kawasan akademi berkenaan. Tujuan Prabowo mengumpulkan semua 109 menteri dan timbalan menteri termasuk ketua agensi kerajaan adalah untuk menjalani pemukiman selama 4 hari. Beliau berharap program berkenaan dapat menanam moral perjuangan dalam kalangan ahli Kabinet Merah Putih selain mengukuhkan perpaduan antara Prabowo dan pasukannya untuk tempoh 5 tahun pemerintahan. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari The Wanderer Channel. Buat teman-teman yang menyimak video ini dari awal sampai akhir, bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini dan juga The Wanderer Channel. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.